Pernah tak Anda pandu kereta jalan-jalan dekat bandar dan tiba-tiba ternampak satu bangunan yang pelik tapi menarik? Anda mungkin kata, lawannya bangunan ni. Atau, kenapa bentuk dia macam tu Tapi selalunya, kita setakat tengok saja, ambil gambar, lepas tu, terus lupa. Sebenarnya, di sebalik dinding konkrit dan cermin berkilat tu, ada banyak cerita tersembunyi yang ramai orang Malaysia sendiri tak tahu. Bukan sekadar reka bentuk yang unik, tapi nama, sejarah dan falsafah di sebalik setiap binaan ni ada kisah yang sangat mendalam. Bangunan-bangunan ni bukan saja tempat untuk bekerja atau tinggal, tapi ia adalah rakaman sejarah, cerminan budaya, dan simbol aspirasi negara kita. Jom, hari ini kita bongkar beberapa rahsia bangunan ikonik di Malaysia yang mungkin Anda lihat setiap hari tapi tak pernah tahu cerita sebenar di sebaliknya. Kita mulakan dengan Menara Ilham di Kuala Lumpur. Kalau Anda perasan, menara ni ada struktur exoskeleton ataupun rangka luar yang sangat unik. Nampak macam robot gergasi kan? Sebenarnya, reka bentuk ni bukan untuk nampak futuristik semata-mata. Ia diilhamkan daripada motif songket Melayu yang bersilang-silang. Arkiteknya, Norman Foster, seorang arkitek terkenal dunia, nak gabungkan elemen moden dengan warisan tradisional Malaysia. Yes, jadi setiap kali Anda nampak menara ni, ingatlah, ia bukan sekadar besi dan keluli, tapi ia adalah representasi seni tenunan warisan kita yang diangkat ke tahap global. Hebat, kan? Sekarang kita ke Putrajaya, pusat pentadbiran negara kita. Pernah tak tengok bangunan Kementerian Tenaga dan Sumber Asli yang dikenali sebagai bangunan berlian? Dari atas bangunan ni memang nampak macam sebentuk berlian gergasi. Kenapa berlian? Ia melambangkan ketelusan, nilai dan kualiti. Tapi yang paling istimewa, ia adalah bangunan hijau pertama di Malaysia yang menerima penarapan platinum. Reka bentuknya yang condong membolehkan cahaya matahari masuk secara maksimum tanpa memanaskan bangunan secara berlebihan. Ia ada sistem tadahan air hujan dan panel solar. Jadi ia bukan saja cantik, tapi sangat bijak dan mesra alam. Bangunan ini membuktikan yang kita boleh maju tanpa merosakkan alam sekitar. Kita terbang pula ke Sarawak. Di Kuching ada sebuah bangunan yang sangat ikonik, yaitu Dewan Undangan Negeri Sarawak yang baru. Bentuk bumbungnya yang macam payung 9 puncak tu memang menarik perhatian. Ramai yang tahu ia cantik, tapi tak ramai tahu maksud di sebaliknya. 9 puncak itu melambangkan 9 etnik utama di Sarawak, yang hidup bersatu padu di bawah satu bumbung. Ia adalah simbol perpaduan dalam kepelbagaian yang menjadi teras kekuatan Sarawak. Jadi ia bukan sekadar dewan persidangan, tapi sebuah monumen yang meraihkan keharmonian masyarakat berbilang kaum di sana. Balik semula ke Semenanjung, kita singgah di Terengganu. Siapa tak kenal Masjid Kristal di Pulau Wan Man? Masjid yang diperbuat daripada keluli, kaca dan kristal ni memang memukau, terutamanya pada waktu malam bila lampu dipasang. Tapi kenapa kristal? Ia simbolik kepada kesucian dan kejernihan ajaran Islam itu sendiri, yang bersinar dan telus. Kedudukannya di tepi sungai pula memberikan ilusi seolah-olah ia terapung, mengingatkan kita tentang kebesaran Tuhan. Ia adalah gabungan sempurna antara seni bina moden dan nilai spiritual. Dari masjid, kita ke sebuah kuil Hindu pula, yaitu kuil Sri Subramaniar di Batu Kaves. Kita semua tahu tentang tangga 272 anak tangga yang berwarna-warni itu. Tapi tahu tak kenapa ia dicat dengan warna pelangi? Projek mengecat semula tangga ni pada tahun 2018 adalah sebahagian daripada proses penyucian kuil yang dipanggil Kumbhabhishagam yang diadakan setiap 12 tahun. Warna-warni yang ceria ini melambangkan kepelbagaian dan kemeriahan budaya Hindu. Ia bukan sekadar untuk cantik atau untuk Instagram, tapi ada makna keagamaan yang sangat mendalam di sebaliknya. Ia juga menjadi simbol bagaimana warisan dan kemodenan boleh wujud seiring. Jadi lepas ni, bila Anda lalu di depan bangunan-bangunan ni, pandanglah ia dengan satu perspektif baru. Setiap tiang, setiap lengkung, dan setiap tingkap mungkin ada cerita yang nak disampaikan. Bangunan-bangunan ini adalah guru senyap yang mengajar kita tentang sejarah, budaya, dan inovasi. Malaysia bukan sekadar kaya dengan makanan dan alam semula jadi, tapi juga kaya dengan seni bina yang penuh makna. Terima kasih kerana menonton. Kalau Anda suka kandungan macam ni dan nak tahu lebih banyak cerita menarik tentang Malaysia, share bangunan-bangunan yang Anda tahu. Jangan lupa untuk tekan butang suka. Kongsi video ni dengan kawan-kawan. Dan yang paling penting, langgan saluran kami. Jumpa lagi dalam video akan datang.